Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 27 akan membentangkan kerja khusus yang bertajuk penggunaan tenaga elektrik pada musim PKP. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Muizzuddin bin Jamaluddin dari Kos Bioperubatan. Saya Muhammad Syarif bin Zainal daripada kursus Bioperubatan. Dan saya Amar Haris bin Arifin daripada program Bioperubatan. Saya Nurul Syazliana binti Muhammad Daud dari kursus Sinaran Perubatan. Dan saya Anis Wajihah binti Muhammad Suhaimi dari program Sains Perubatan. Kita teruskan ke agenda seterusnya. Ya, seperti yang kita sedia maklum, dunia sekarang ini sedang menghadapi pandemik COVID-19. Negara-negara yang terjejas terpaksa mengambil tindakan proaktif bagi membendung penularan virus tersebut. Negara Malaysia tidak terkecuali daripada negara yang dijangkiti oleh wabak tersebut. Oleh itu, dalam usaha untuk memutuskan rantaian penularan COVID-19, pihak kerajaan telah menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bermula pada 18 Mac 2020 yang lalu dan masih diteruskan sehingga kini. Kesan daripada pengisytiharan PKP termasuklah arahan supaya para pekerja bekerja dari rumah, pembelajaran secara atas talian bagi semua peringkat pengajian dan arahan supaya rakyat Malaysia kekal berada di dalam rumah masing-masing jika tiada urusan yang penting. Kebanyakan urusan harian kini sudah beralih tempat ke rumah masing-masing. Kerja khusus ini akan mengkaji kesan pengisytiharan PKP terhadap kadar penggunaan elektrik di negara kita, terutamanya di kawasan perumahan. Daerah dan kawasan perumahan yang terlibat dalam kerja khusus ini dipilih berdasarkan tempat tinggal ahli dalam kumpulan kerja khusus ini. Seterusnya saya serahkan kepada saudara Amar. Bagi aspek pernyataan masalah terbahagi kepada 4 aspek utama. Pertama, sosial, ekonomi, kesihatan dan juga pendidikan. Saya akan membincangkan bagi aspek sosial dan ekonomi. Bagi aspek sosial, berlaku perubahan secara langsung terhadap gaya hidup masyarakat Malaysia akibat pengangguran dan desakan hidup. Justeru Perintah Kawalan Pergerakan PKP menghadkan lagi aktiviti sosial menyebabkan masyarakat cenderung untuk terperuk di dalam kediaman masing-masing, lantas menyebabkan penggunaan perkakasan dan gadget elektrik secara menyeluruh dari pagi sampai malam. Seterusnya saya akan bincangkan bagi aspek ekonomi. Kesan bagi aspek ekonomi iaitu menyebabkan sebahagian industri terjejas manakala sebahagian lagi mengaut keuntungan berkali ganda berikutan pandemik yang melanda. Wujudnya dua golongan ini iaitu golongan yang terjejas dan juga golongan yang menggunakan bagi kesempatan ini bagi mengaut keuntungan menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan ekonomi bagi kedua-dua golongan. Pertama, bagi golongan yang terjejas seperti industri pelombongan dan perkilangan. Yang kedua, golongan yang berjaya mengaut keuntungan iaitu daripada industri hiburan umumnya seperti siaran televisyen seperti Astro dapat memberi kesan jelas terhadap penggunaan elektrik bagi pelanggan-pelanggannya yang menggunakan khidmat Astro. Terusnya, penggunaan platform media sosial juga menjadi pilihan rakyat Malaysia bagi meluangkan masa justeru meningkatkan kebergantungan keperluan terhadap gadget elektronik seperti kemudahan aplikasi Instagram, Facebook dan juga Twitter. Terusnya, saya menyerahkan kepada saudara Syarif bagi membincangkan dan pendidikan. Baiklah, daripada segi aspek kesihatan adalah berlakunya terlalu kerap mengecas peralatan elektronik kerana bermain permainan video secara berterusan. Hal ini khususnya untuk golongan-golongan muda yang mana sedahulunya kita bebas untuk keluar, tapi disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan kita tidak boleh keluar secara sesuka hati. Ini telah menggalakkan golongan muda untuk terus bermain permainan video berterusan. Sekaligus apabila bateri alat itu habis, mereka akan mengecas dan bahkan akan
mengecas sambil bermain permainan video tersebut. Oleh itu akan meningkatkan kadar kenaikan bil elektrik. Selain itu, penggunaan elektrik yang banyak terutamanya dalam sektor kesihatan seperti hospital dan pusat rawatan tertentu. Hal ini kerana birangan pesakit yang menerima ataupun terjangkiti oleh COVID-19 ini telah meningkat kepada puluhan ribu. Oleh itu, hospital-hospital yang terlibat akan menyediakan alat-alat dan perkakasan-perkakasan serta alat elektronik yang digunakan untuk membantu merawat pesakit-pesakit ini. Disebabkan golongan ini banyak, maka lebih banyak peralatan diperlukan dan lebih banyak tenaga elektrik yang digunakan. Bagi aspek pendidikan, pembelajaran secara atas talian. Walaupun semasa waktu kuarantin, pembelajaran harus diteruskan, terutamanya bagi pelajar-pelajar yang sedang menuntut ilmu. Disebabkan pelajaran secara atas talian menggunakan alat elektronik, ia juga akan menggunakan elektrik yang lebih banyak daripada kadar yang biasa kerana ada pelajar yang belajar daripada pagi saja. Manakala ada pelajar yang belajar daripada pagi hingga petang menggunakan lebih banyak tenaga elektrik. Bagi pembincangan bersama rakan melalui platform atas talian, akan pastinya akan ada tugasan-tugasan dan kuis yang harus disiapkan. Demi menyiapkan tugasan tersebut, kita harus berbincang bersama rakan melalui platform yang mana menggunakan juga tenaga elektrik dan akan meningkatkan penggunaan tenaga elektrik lebih biasa. Saya teruskan pembincangan ini dengan rakan saya. Silakan. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan objektif penyelidikan kami. Yang pertama adalah untuk mengkaji punca peningkatan penggunaan elektrik semasa pandemik, tidak kira di kawasan perumahan maupun kawasan perindustrian. Bagi yang kedua adalah untuk mengetahui kadar peningkatan penggunaan elektrik semasa Perintah Kawalan Pergerakan yang berlangsung di Malaysia selama 9 bulan ini. Seterusnya saya serahkan kepada Nurul Syazliana. Okey, objektif seterusnya, kami mengkaji kesan peningkatan penggunaan tenaga elektrik kepada masyarakat, dan objektif kami yang terakhir adalah untuk mencari kaedah untuk mengurangkan kadar penggunaan elektrik seharian terutamanya di kawasan perumahan. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Terima Bye. kasih. Ah.